Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini merupakan video yang terakhir bagi analisis pola perbandingan di mana soalan yang kita akan bincangkan ialah soalan STPM 2015 dan 2014. Soalan yang pertama STPM 2015, soalan yang ke-17 di mana soalan ini menerangkan tentang huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk. Okey, di mana di sini melibatkan 1 tahun sahaja bermaksud hanya pola perbandingan sahaja akan menjadi jawapan bagi soalan ini. Untuk pengetahuan pelajar, soalan ini sebenarnya antara soalan yang agak pelik di mana pelajar belum lagi diterangkan berkaitan dengan soalan jenis ini pada video-video yang lepas. Jadi, apa yang kita akan perhatikan dahulu ialah kita perlu mengetahui bahawa bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang. Okey, 100 orang dia ada something di sini. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Manakala kita akan kirakan jumlah pengguna internet ini berdasarkan kepada jumlah penduduk dalam 1000 orang. Jadi, langkah yang pertama untuk membuat soalan ini ialah kita akan perhatikan di bahagian jumlah penduduk. Kita akan darabkan dahulu setiap bilangan jumlah penduduk ini dengan 1000 orang. Sebab kita nak dapatkan nilai yang paling tepat untuk jumlah penduduk. Bermaksud, setiap jumlah penduduk ini akan menjadi juta orang. Sebagai contoh, 29, 239, 900 juta orang. So, semua nilai ini akan menjadi dalam bentuk juta penduduk. Langkah yang kedua, kita akan kira jumlah pengguna internet iaitu data mutlak. Yang ini ialah data tidak mutlak sebab ini dalam persen ataupun dalam 65.8 per 100. Jadi, kita akan kira jumlah pengguna internet ini. Cara untuk kira ialah selepas kita kira jumlah penduduk tadi darabkan dengan 1000, ini ialah nombor yang sebetulnya iaitu 29 juta something. Kita akan bahagikan dulu dengan 100. Kenapa 100? Sebab ini adalah setiap 100 orang penduduk. Kalau di sini ialah setiap 1000 orang penduduk, bermaksud nilai yang tadi kita kira itu kita akan bahagikan dengan 1000. Kalau macam ni, kita akan bahagikan dengan 100. Kemudian, darabkan dengan nilai-nilai persen masing-masing. Contoh 65.8. Okey, kalau yang ini darabkan dengan 1.1. Kalau yang ini pula 66 juta lebih, bahagikan dahulu dengan 100, kita akan darab dengan 26.5. Kita akan dapatlah nilai-nilai yang berwarna turquoise ini. Langkah yang ketiga, selepas kita mengira jumlah pengguna internet, okay, daripada berapa persen-persen tadi tu, kita akan dapatlah jumlah pengguna internet secara mutlak. Jadi, inilah data yang kita akan gunakan untuk menjawab soalan ini. Jadi, kita akan cari yang paling ramai siapa dan yang paling sedikit siapa. Kita perhatikan soalan ataupun jadual di sini. Soalan ini hanya memiliki satu AD sahaja iaitu jumlah pengguna internet. Bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang ini tidak boleh dianalisis untuk dijadikan sebagai AD. Bermaksud, untuk soalan ini hanya ada satu AD dan 3 jawapan yang lain ialah analisis pengetahuan. Contoh jawapan pada tahun 2012, jumlah pengguna internet yang paling ramai ialah dari Vietnam, manakala yang paling sedikit dari Myanmar. Di bahagian huraian ada sedikit kesukaran. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan di sini ialah pastikan di bahagian huraian pelajar seperti biasa akan mention negara yang paling ramai dan negara yang paling sedikit. Jadi, kita dah kira tadi berapa jumlah untuk Vietnam dan berapa jumlah untuk Myanmar. Jadi, kita akan masukkanlah jumlah Vietnam ini berapa pengguna internet dia. Atau bersamaan dengan berapa bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang penduduk. Sebagai contoh, saya akan patah balik ke bahagian ini. Okay. Contoh, Vietnam adalah yang paling ramai. Ini nilai atau jumlah pengguna internet. Bersamaan dengan 39.5 bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang penduduk. Kena mention juga benda ini.
Yang terakhir untuk bahagian Vietnam juga kita perlu masukkan daripada jumlah keseluruhan penduduk bagi Vietnam, jumlah yang asal tadi tu iaitu 90795.8 ribu orang. Sama ada pelajar menggunakan ribu orang atau pelajar convertkan dia siap-siap. Contoh macam dalam jadual di sini. Yang ni telah pun dikonvertkan kepada 1000 orang. Dia akan jadi 90 juta lebih. Tetapi kalau pelajar nak guna yang ini pun boleh. Pastikan eja 1000 orang baru betul. Kita lihat pula bagi negara yang paling sedikit. Manakala pengguna dari Myanmar, berapa ribu orang atau bersamaan dengan berapa bilangan dia bagi setiap 100 orang penduduk. Daripada jumlah keseluruhan penduduk iaitu sebanyak ini adalah nilai asalnya iaitu 52797.3 ribu orang. Ini ialah jumlah penduduk. Yang atas ni pula ialah jumlah pengguna internet. Kenapa dia macam ni? Saya akan patah balik di sini. Contoh di sini paling sedikit bersamaan dengan 1.1 bilangan pengguna internet bagi setiap 100 orang penduduk. Soalan yang seterusnya, soalan STPM bagi tahun 2014, soalan yang ke-16. Di mana soalan ini berbunyi berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak kelapa sawit. Soalan ini minta huraikan sumbangan Malaysia. Bermakna hanya menggunakan negara Malaysia saja untuk menjawab soalan ini. Contoh, data ini melibatkan banyak negara. Tetapi soalan itu minta kita untuk menghuraikan negara Malaysia sahaja. Negara-negara yang lain tidak boleh digunakan sebagai analisis data. Soalan ini juga merupakan antara soalan yang agak pelik untuk dijawab oleh para pelajar. Kalau pelajar mengikuti video-video saya yang sebelum ini, kebanyakan soalan tidak berbentuk macam ni. Dan saya rasa inilah satu-satunya soalan yang meminta kita untuk menghuraikan satu negara sahaja tanpa melibatkan negara-negara yang lain. Jadi, step yang pertama kita akan lihat dahulu. Unit yang digunakan ialah ribu tan. Bermaksud, analisis yang sesuai digunakan iaitu paling tinggi, paling rendah atau tertinggi, terendah. Untuk soalan ini, saya menggunakan istilah tertinggi. Langkah yang kedua, kita hanya membaca negara Malaysia sahaja. Untuk tahun 2005, Malaysia berada di kedudukan yang tertinggi. Tetapi untuk tahun 2010, berada pada kedudukan yang kedua tertinggi. Langkah ketiga, disebabkan dia memiliki jumlah di bawah ini, maka kita akan kira peratus daripada jumlah keseluruhan. Sebagai contoh, 10,842 bagi 21,867 darabkan dengan 100, kita akan dapat nilai 49.58%. Tahun 2000 dan 2010 juga menggunakan langkah yang sama. Skema bagi jawapan soalan kali ini hanya menggunakan idea tertinggi sahaja. Kita tidak membuat perbandingan untuk tertinggi dan terendah sebab kita hanya membaca data bagi Malaysia sahaja. Contoh jawapan, sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak kelapa sawit dari tahun 2000 hingga 2005 adalah yang tertinggi, manakala pada tahun 2010 adalah kedua tertinggi. Huraian bagi tahun 2000, kita akan masukkan sumbangan Malaysia bernilai berapa ribu tan dalam kurungan berapa persen dia daripada jumlah keseluruhan. Ini adalah ayat huraian seperti biasa. Untuk tahun 2005 juga kita perlu mentionkan berapa nilai ribu tan tersebut atau bersamaan dengan berapa persen daripada jumlah keseluruhan. Tetapi untuk tahun 2010, kita akan mentionkan sumbangan Malaysia jatuh ke tempat kedua tertinggi selepas Indonesia. Berapa nilai dia dan daripada jumlah keseluruhan itu berapa. Untuk ayat yang ketiga bagi huraian yang ketiga ini iaitu bagi tahun 2010, kita masukkan sedikit kedua tertinggi selepas siapa. Soalan yang terakhir untuk kali ini ialah soalan yang ke-17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk FDI, bermaksud pola perbandingan antara tahun 2007
dengan tahun 2008. Disebabkan soalan ini merupakan pola perbandingan, saya akan membuat sedikit perubahan ataupun penambahan bagi AD. Selalu saya akan ajar data itu perlu dibaca secara menegak. Sekiranya data itu dibaca secara menegak, pilihan jawapannya ialah tertinggi, terendah, paling tinggi, paling rendah, paling ramai, paling sedikit. Disebabkan dalam soalan ini memiliki data yang agak kurang, jadi kita akan membuat dua cara untuk menjawab soalan perbandingan. Di mana cara yang pertama, kita akan baca data secara menegak. Langkah yang pertama, dalam jadual ini tiada unit yang digunakan, sama ada RM ke ataupun time metric dan sebagainya. Tetapi pelajar tidak boleh keliru dengan peratus perubahan ini kerana peratus perubahan ini tidak membawa apa-apa makna. Jadi, langkah yang pertama, kita akan kenal pasti dahulu apakah unit yang digunakan. Unit yang digunakan ialah FDI. Kebiasaannya, aliran masuk pelaburan asing ini menggunakan mata wang. Tapi di sini tiada istilah mata wang yang digunakan, sama ada dolar ke ataupun RM. Jadi, kita akan pergi ke langkah yang seterusnya. Disebabkan dia ialah berkaitan dengan wang. Jadi, yang paling sesuai digunakan, analisis yang paling sesuai digunakan ialah paling tinggi, paling rendah atau tertinggi, terendah. Langkah yang ketiga, kita akan baca data itu secara menegak. Bermaksud pada tahun 2007 dan 2008 kita akan cari yang tertinggi dan juga yang terendah. Contoh jawapan bagi soalan ini, tertinggi terendah. Pada tahun 2007 dan 2008, FDI tertinggi adalah Kesatuan Eropah, manakala FDI terendah bagi tahun 2007 ialah Vietnam, manakala untuk 2008 ialah negara Indonesia. Di bahagian huraian, sebagai contoh, kita akan huraikan dahulu data yang tertinggi berserta dengan data masing-masing lah. Manakala untuk data yang terendah, kita akan huraikan pula data bagi negara yang terendah. Penambahan bagi soalan ini, data yang dibaca secara melintang menggunakan istilah lebih tinggi, lebih rendah. Kita boleh pilih antara lebih tinggi dengan lebih rendah. Dia bukannya bergabung macam data yang sebelum-sebelum ni yang awak belajar. Tertinggi bergabung dengan terendah. Untuk data yang dibaca secara melintang, ianya dibaca hanya satu sahaja, iaitu lebih tinggi, idea satu, lebih rendah, idea 2. So, boleh pilih mana-mana yang pelajar suka. Pertama sekali, pelajar perlu mengenal pasti. Tahun 2007 lebih tinggi atau lebih rendah berbanding 2008. Kita akan baca dari tahun awal dengan tahun akhir. Sebagai contoh, Kesatuan Eropah 2007 lebih tinggi berbanding 2008. Untuk Amerika, 2007 lebih rendah berbanding 2008. Jadi, semua negara ini kita akan buat step yang sama dan kita akan kumpulkan mana-mana negara yang lebih tinggi, kita akan kumpulkan dalam satu benda, dan mana-mana negara yang lebih rendah kita akan kumpulkan. Pilihan jawapan yang pertama ialah lebih tinggi berbanding. Disebabkan ada 4 negara yang lebih tinggi, maka keempat-empat negara itu perlu ada dalam ayat idea. Aliran masuk FDI bagi Kesatuan Eropah, Singapura, Thailand dan Malaysia pada tahun 2007 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2008. Jadi, apa yang penting dalam ayat idea ini, pastikan semua negara yang lebih tinggi dimasukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada tahun yang dibandingkan dengan tahun yang lain. Dan yang seterusnya, mesti ada isunya ialah yang berkaitan dengan FDI. Huraian bagi data lebih tinggi berbanding. Sebagai contoh, pada tahun 2007, nilai FDI bagi mana-mana negara yang awak boleh pilih sebagai satu huraian sahaja. Jadi di sini saya ambil Kesatuan Eropah. Nilainya sebanyak berapa? Okey, kalau awak perhatikan, untuk soalan ini tiada unit. Bermaksud kita hanya masukkan sahaja nombor tersebut lebih tinggi berbanding tahun 2008 iaitu 518.3. Itu sahaja. Disebabkan tiada unit, so kita abaikan penulisan unit tersebut. Bagi data perbandingan, ayat yang kedua ini kita menggunakan istilah perbezaan. Nilai FDI ini ada sebanyak 381.3. Macam mana nak cari perbezaan? Senang sahaja.
899.6 tolak 518.3, awak akan dapat 381.3. Contoh jawapan bagi lebih rendah berbanding. Pada tahun 2007, aliran masuk FDI bagi Amerika Syarikat, India, Jepun, Indonesia dan Vietnam adalah lebih rendah berbanding tahun 2008. Di sini, semua negara yang lebih rendah perlu dimasukkan. Sekiranya salah satu negara ini awak tertinggal, ayat idea ini akan jadi kosong. Jadi, ini adalah teknik menjawab soalan ABK yang perlu awak tahu. Huraian bagi idea ini sama seperti lebih tinggi berbanding. Kita akan masukkan tahun, nilai FDI bagi salah satu negara yang lebih rendah, saya memilih Amerika Syarikat. Bernilai sebanyak berapa? Lebih rendah berbanding tahun 2008 iaitu berapa? Hanya masukkan saja nombor-nombor tersebut. Dan disebabkan ia adalah pola perbandingan, ayat yang kedua bagi huraian, kita akan mulakan dengan istilah perbezaan. Nilai FDI ini adalah sebanyak 44.9. Secara ringkas untuk soalan 2015 dan 2014 ini merupakan soalan-soalan yang agak pelik dan susah sedikit untuk ditafsirkan. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut soalan-soalan untuk tahun ini, pelajar boleh menonton video ini dengan lebih detail dan tidak boleh skip. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.